Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan puan-puan? Mudah-mudahan dalam keadaan sihat insya-Allah. Alhamdulillah, pertama-tama bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita dan memilih kita untuk kita hadir ke rumah Allah, menunaikan kewajipan kita kepada Allah. Mudah-mudahan segala amalan kita Allah terima, dan mudah-mudahan segala dosa dan juga kesilapan kita Allah memberikan kita kesempatan dan juga peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita terlebih dahulu kita memulakan pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi samil 'alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak dilupakan yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh kepimpinan AJK Masjid At-Taqwa Bandar Bukit Mahkota, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Saya mulakan tuan-tuan dengan sedikit pantun. Boleh tuan-tuan? Kalau siapa ingin nak membeli silakan. Masjid Taqwa, masjid baru, tempat masyarakat menandah ilmu. Marilah memakmurkan masjid agar kita bersatu padu sesuai dengan era Malaysia baru. Boleh tuan-tuan? Siapa nak jawab boleh tuan-tuan, kita jumpa lepas ni. Baik, alhamdulillah, saya pertamanya mengucapkan penghargaan dan juga terima kasih pada tuan-tuan, khususnya kepada pihak masjid yang memberikan saya kesempatan dan juga peluang untuk sama-sama saya merasai masjid yang tak sampai pun usianya baru, tak sampai pun sebulan, yang baru dirasmikan 7 hari bulan baru ni. Dah 3 kali Jumaat Alhamdulillah. Mudah-mudahan tuan-tuan, marilah sama-sama kita mengimarahkan masjid kita ini. Mudah-mudahan masjid ini terus menjadi satu tempat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah tempat ini untuk kita sentiasa mendapat rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita sama-sama berganding bahu memberikan segala tenaga kita untuk kita mengimarahkan masjid kita ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya ambil juga kesempatan untuk saya memperkenalkan sikit sebanyak diri. Mungkin boleh jadi kita pertama kali berjumpa tuan-tuan. Kan? Saya tuan-tuan, seperti mana yang dimaklumkan tadi, saya Azad Muzizi bin Tayyib Azamuddin, sekarang berkhidmat dengan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS, secara spesifik lagi tuan-tuan sebagai pengurus Masjid Jami' Sultan Islamuddin, masjid daerah bagi daerah Sepang. Jadi tuan-tuan nak tahu sini pun lebih kurang dekat je, kita berjiran je rupanya tuan-tuan. Dan dari segi pengalaman servis tuan-tuan baru 7 tahun. Nak sampai umur 60 tahun tu, 60 tahun lagi tuan-tuan, ada lebih kurang dalam 27 tahun lagi tuan-tuan. Jadi saya sebut tuan-tuan boleh agak-agak lah kot umur saya berapa tuan-tuan. Lebih kurang dalam 27 tahun lagi nak sampai umur 60. Itu pun kalau panjang umur, murah rezeki, kesihatan baik, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan alhamdulillah saya rasa teruja dan rasa bertuah kerana dapat bersama-sama dan juga dapat sampai di tempat yang saya hadir pada malam ni, masjid yang baru. Di segi pengalaman saya tuan-tuan, saya sebelum berkhidmat di masjid sekarang ni, saya sebagai pendaftar jurunikah di Pejabat Agama Islam daerah Hulu Langat. Ni dulunya kawasan Hulu Langat itu dulu tak ada masjid. Dulu qaryah ini cukup besar, dibahagikan jurunikah dia. Jadi masa itu dalam fasa pembinaan ataupun sebagainya. Jadi alhamdulillah malam ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan. Tuan-tuan dan sekalian, saya nak mulakan mukadimah pada malam ini kerana saya dimaklumkan kita berhenti pukul 10. Boleh tuan-tuan?
Okey, boleh tuan-tuan. Dengar ada seorang tu okey lah tu, seorang mewakili semua. Kita berhenti pukul 10. Saya mulakan tuan-tuan dengan sedikit mukadimah yang saya bawa pada malam ini adalah sedikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Ini saya bawa ni sengaja untuk saya bawa pada tuan-tuan untuk sama-sama kita renungkan di kesempatan kita di masjid yang baru ini. Mudah-mudahan kita lihat sedikit terjemahannya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak terjadi hari kiamat sehingga umatku bermegah-megah dengan pembangunan masjid. Tuan-tuan, hari ini kita tuan-tuan seronok bagi penduduk ataupun warga Bukit Mahkota, kita ada masjid baru. Tuan-tuan, tidak sekadar kita seronok dan juga rasa kagum dengan tempat kita ada masjid baru. Masjid lain tuan-tuan ada kalanya tiris, ada kalanya dah lama usang sebagainya, minta duit tak dapat tuan-tuan, dapat masjid baru pula, sejuk pula tuan-tuan. Semua segala-galanya baru, daripada masuk pintu pagar sampai nak keluar balik semua ni baru. Tuan-tuan, tidak cukup sekadar kita bermegah-megah rasa seronok dengan masjid tersebut, bahkan ya tuan-tuan, apa yang disebut oleh Nabi SAW ialah penting, ialah soal pengisian. Soal pentingnya tuan-tuan, soal apa? Soal pengimarahan. Saya nak bawa hadis ini tuan-tuan, saya nak kaitkan dengan apa? Kita ni semua tuan-tuan ialah penduduk Mastotin di bandar Bukit Mahkota. Apa sumbangan kita boleh bagi pada masjid? Takkan semua nak jadi imam kot tuan-tuan, takkan semua nak jadi nazir kot, takkan semua nak jadi AJK masjid kot. Maka kerana tuan-tuan, sekarang itu saya fikir ada 3 keadaan yang boleh kita bagi sumbangan kita kepada masjid. Di antara tuan-tuan, ada yang diberikan amanah, adanya imam, adanya bilal, adanya setiausaha, adanya bendahari, adanya AJK pemuda, adanya AJK muslimat sebagainya. Maka tak ramai, lebih kurang 12 ataupun 14 orang saja. Saya pun tak tahu lagi sama ada jawatan kasar ini jatuh sementara ataupun tetap. Sebab kalau jawatan kasar tetap tuan-tuan, dia kena dipilih 3 tahun sekali. Beruntunglah tuan-tuan, sebab masjid tuan-tuan ni melepasi fasa yang kebanyakan masjid di Selangor telah pun melalui pemilihan Jatuh Kuasa Agung pada bulan 9, bulan 10. Jadi tuan-tuan mungkin diberikan kelonggaran untuk mungkin buat tahun depan, wallahu alam lah. Jadi tuan-tuan, itu keadaan dia. Yang pertama, golongan yang diberikan amanah untuk mengurus takbir masjid. Maka mereka berkhidmat ni tuan-tuan secara sukarela. Secara sukarela, fi sabilillah. Soal elan sebagainya mungkin ditimbang oleh pihak masjid sebagainya lah. Baik, yang kedua tuan-tuan ialah sumbangan dari segi soal apa? Sumbangan dari segi soal yang keduanya tuan-tuan, jenis yang kedua orang datang masjid ni yang boleh kita buat ialah bagi pandangan dan juga idea walaupun kita tidak ada jawatan. Kerana apa? Masjid kita ni ialah masjid kita bersama, bukan masjid nazir, bukan masjid setiausaha, bukan masjid AJK. Mari kita rasa kata masjid inilah masjid kebersamaan kita. Maka kalau kita rasa masjid inilah masjid kita tuan-tuan, kita nampak pergi bilik air, nak masuk bilik air A, dengar bilik air B tak ada orang tapi pilih terbuka keluar air, mencucurah macam pilih bomba. Kita akan rasa, kalau ada rasa kebersamaan, kita akan pergi ke bilik air sebelah untuk tutup. Nampak sampah dekat parking, tolong ambil, tolong buat masuk dalam tong sampah. Itu baru rasa kebersamaan walaupun kita bukan AJK. Tak apalah kot ustaz, tak kutip kot, ada cleaner masjid tolong bersihkan. Kan? Hari Jumaat, tak apalah ustaz, dia siap tolong hampar kapet. Saya ni jemaah, saya ni orang hebat di sini, tak perlulah saya ikut hampar-hampar nak sejadah, tak tuan-tuan. Kita masjid kita bersama. Yang ketiga ya tuan-tuan ialah kalau tak boleh, mungkin kita tidak berjawatan, mungkin kita ni nak bagi pandangan tak boleh, tapi kita boleh bagi sumbangan kita mengimarahkan apa-apa saja program, aktiviti, ceramah, forum, kuliah sebagainya kita. Jadi tuan-tuan sekalian, marilah kita ambil, tak boleh pegang jawatan kerana dipilih, ataupun kita tak, mungkin kita ni bukan orang duit sangat, kita tak boleh bersedekah kan? Tapi kalau tuan-tuan, kalau orang Bukit Mahkota ni tak boleh bersedekah tu kan, orang kata bab malu kat orang lah tuan-tuan kan? Paling tidak RM1 lah tuan-tuan masuk dalam tabung kan. Yang ketiga tuan-tuan ialah kita tak boleh bagi itu semua, kita hadir pun dah cukup lah tuan-tuan. Jadi saya pujilah tuan-tuan yang saya tengok, alhamdulillah saya tadi berjemaah, sempat berjemaah maghrib, saya tengok separuh daripada masjid telah dipenuhi oleh tuan-tuan dan juga perempuan. Tahniah diucapkan. Jadi tuan-tuan sekalian, kerana kita tidak mahu masjid kita dimegahkan ataupun cukup hebat. Oh, sebut masjid At-Taqwa Bandar Bukit berkata tu masjid baru tu, oh hebat dah orang situ. Tak sekadar nama tuan-tuan, tapi dikenali dengan masjid yang hebat dari segi komitmen dia, gotong royong dia, sembahyang berjemaahnya, pengajian dia. Semua itu tuan-tuan tak boleh dibuat seorang, tak boleh dipikir oleh nazir, tak boleh hanya sekadar SU bagi pandangan, tapi tuan-tuan semua tuan-tuan boleh berhak bagi pandangan.
Sebab tu tuan-tuan, kalau saya sebutkan, saya bawa benda kita di masjid saya. Saya sebutkan tuan-tuan yang bagi sumbangan RM1 sekali datang masjid. Datang 5 kali sembahyang berjemaah, tuan-tuan bagi RM5. Nak bagi istiqamah kan. Istiqamah tuan-tuan biar sedikit tapi istiqamah. Maka setiap duit yang tuan-tuan berikan, tuan-tuan ada hak ke atas masjid ini. Tuan-tuan berhak beri pandangan, tuan-tuan berhak beri nasihat, kritikan kepada pihak masjid. Untuk pihak masjid aturkan, susun supaya apa sahaja idea yang tuan-tuan berikan itu boleh dimanfaatkan kepada semua sekali. Tapi kena ikut saluran lah tuan-tuan. Jangan pula tuan-tuan tak puas hati dengan masjid, tuan-tuan buat press conference, panggil sinar harian Cosmo datang, saya tak puas hati kat masjid ni sebab macam ni. Tak payahlah tuan-tuan, kita ada saluran dia, jumpa nazir, jumpa setiausaha. Jadi sekali lagi tuan-tuan, saya bawa mukadimah ni kerana saya dengan tuan-tuan kata apa, kita ada kebersamaan. Kerana saya juga menguruskan masjid, saya tahu dia punya rencah kata apa, kerenah dan sebagainya. Jadi benda-benda tuan-tuan kita pakat jagalah tuan-tuan, kan. Baik, hadirin yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, saya nak bawa kesempatan kita pada malam ini dengan kita melihat juga satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hadis yang saya bacakan tadi tidak akan berlakunya kiamat melainkan apabila orang bermegah dengan masjid, tuan-tuan, ialah di antara peristiwa akhir zaman. Masjid besar tuan-tuan, berjuta-juta. Saya ingat masjid kita ni pun berjuta-juta. Tapi tuan-tuan, yang datang ibadah masjid, Imam Bilal siap, muka hang tengok aku tengok hang. Tak ada pun orang datang tuan-tuan. Tapi bangga ni, saya ni duduk di sini, saya duduk tempat ni. Tapi tak pernah nampak muka kamu. Tak apalah, tapi masjid saya ni masjid hebat. Saya tak datang tak apa. Tak nak sekadar dimegah, tapi diimarahkan. Ini tuan-tuan, kita minta jauh pada Allah Subhanahu Wa Taala agar masjid banyak. Ramai orang dermawan nak buat masjid, tapi masjid tidak diimarahkan, tidak diisi dengan program-program ilmu. Kerana kalau sekadar masjid jadi kemegahan, ini menunjukkan keadaan kita, dunia kita semakin hari semakin dekat dengan peristiwa kiamat, semakin dekat dengan kita tuan-tuan. Baik, saya nak bawa kesempatan kita pada malam ini tuan-tuan, di antara peristiwa ataupun keadaan-keadaan yang semakin lama semakin dekat kita dengan kiamat tuan-tuan ialah berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara tuan-tuan hadis yang ke-35. Saya bawa tuan-tuan satu kitab yang tajuknya Iqrarati Sa'ah. Maksudnya tuan-tuan ialah kiamat hampir tiba. Hadis-hadis yang disusun oleh Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam. Yang semua hadis ni tuan-tuan menceritakan keadaan kita hari ini yang nampaknya tuan-tuan, rupa yang berlaku di tempat orang lain itu merupakan tanda kiamat, bukan sekadar fenomena alam. Tuan-tuan, bukan sekadar fenomena alam. Tuan-tuan perasan, tuan-tuan buka YouTube ataupun tuan-tuan terima virus sebagainya, berlaku sehari ni ataupun kemarin, wallahu alam, tsunami yang terbaru di Indonesia. Lepas bila mana tengah berlangsungnya konsert kumpulan Seventeen, tengah duduk menyanyi, saya pun tuan-tuan tengok tadi masa nak datang sini, saya tengok kebetulan ada sebab buka tuan-tuan, rupa tengah duduk menyanyi tuan-tuan, habis tsunami datang, habis orang tu. Bahkan suami hilang isteri, kan. Tuan-tuan, adakah itu sekadar fenomena alam ataupun ada sebab-sebab yang Allah turunkan pada kita? Maka saya bawa pada malam ini tuan-tuan sekalian ialah satu hadis yang tajuknya ialah 15 maksiat yang menurunkan bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fa'alat ummati 15 khaslata halla bihal bala." Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala idza kana al-maghnamu dawlan wal amanatu maghnaman waz zakatu maghraman wa atala ar-rajulu zawjatahu wa anqa ummahu wa barra sadiqahu wa jaffa abahu wartafa'ati aswatu fil masajid wa kana za'imul qawmi arzalahum wa ukrima ar-rajulu makhafata sharrihi wa shuribatil khumur wa labisal harir wa uttakhizatil qiyan wal ma'azif wa la'an akhiru hadhihi ummati awwalaha falyartakibu 'inda zalika rihan hamra aw khasfan aw masqan. Baik, artinya daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku telah membuat 15 perkara. Ni tuan-tuan pakat perhatilah tuan-tuan, kan, sama adakah berlaku di tempat kita, di dalam keluarga kita, dalam tempat kerja kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita. Tuan-tuan pakat perhatilah apa yang saya sebut. Sebab bukan saya sebut, itu ni Nabi sebut, kan. Apabila umatku telah membuat 15 perkara, maka bala pasti akan turun kepada mereka.
Sahabat bertanya, apakah 15 perkara itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, iaitu yang pertama tuan-tuan, ialah apabila harta negara hanya beredar pada orang-orang yang tertentu. Tuan-tuan, saya sebut ni tuan-tuan, pertama tuan-tuan ialah apabila harta negara hanya beredar pada orang tertentu. Maknanya tuan-tuan, tugas tanggungjawab pemimpin ni tuan-tuan bukan senang, bukan seronok dengar pemimpin ada dereba, minyak diklaim, tol ditanggung, dapat kemudahan-kemudahan itu. Bahkan tuan-tuan, tanggungjawab itu cukup besar, kerana apabila apa-apa sahaja projek dan sebagainya, kalau dia digunakan untuk peribadi, ini menunjukkan tentang bahawasanya bala itu akan dikenakan bukan pada dia. Tuan-tuan, bila konsep bala ni tuan-tuan, bila bala Allah turunkan, tsunami bila Allah turunkan, bukan kepada individu, kamu buat dosa maksiat kepada Allah, kamu cukup, tak, keluarga kamu je kena, tak, habis semua, baik yang soleh ataupun tidak soleh. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau Nabi sebut bahawasanya apabila harta negara hanya beredar pada orang tertentu, kita nampak mungkin pemimpin-pemimpin tertentu, bukan tuan-tuan, bukan sekadar itu. Bahkan tuan-tuan sekalian, ialah apabila kita diberikan sedikit kuasa, kita dipilih, kalau di segi tempat kerja kita sebagai ketua pekerja, kita sebagai ketua tuan-tuan di peringkat komuniti kita sebagai ketua di peringkat syarikat kita sebagainya, kita ada sedikit kuasa, diberikan sedikit peruntukan, sepatutnya buat program-program sekian, sepatutnya 50,000, tapi kita buat 40,000, kita ambil 10,000. Tuan-tuan, ini di antara punca yang Allah akan berikan bala di kalangan kita, tuan-tuan, kan? Suami Allah berikan rezeki melimpah ruah, tapi tak tunaikan nafkah pada isteri dan juga anak-anak dia, kan? Maka tuan-tuan, tunggulah bala daripada Allah. Itu yang menyebabkan walaupun kamu bersusah payah, kamu ada harta kaya dan sebagainya, yang menyebabkan kamu tak cukup, kamu tak tunai nafkah pada anak isteri kamu, itu menyebabkan anak-anak kamu sakit, itu menyebabkan anak kamu tak berjaya, itu menyebabkan isteri kamu tak taat pada kamu. Itu kalau kita bicara di konteks bab pertama tentang apabila harta negara hanya beredar pada orang tertentu. Nampak negara tuan-tuan ini besar. Sebab apa Nabi ambil yang besar? Sebab bila yang besar, yang kecil pun akan berlaku, tak mustahil berlaku. Kalau besar harta negara pun tuan-tuan diedarkan pada tertentu, acik orang sama je dapat. Sebab tu tuan-tuan, dari segi ni tuan-tuan, alhamdulillah di peringkat kerajaan kita sebagainya, di segi perolehan, kalau tender sebagainya tuan-tuan, lebih pada 20,000 mesti ada 3 sebut harga, mesti dipilih. Masuk tender ada jawatan kuasa pembuka, mesti lepas ada pembuka ada pula yang teknikal, orang yang lain, supaya apa, yang dapat itu bukan melibatkan kroni. Saya tuan-tuan, tempat kerja saya kenal sangat kawan saya, dia buat satu event program agama. Dia tak ambil pun tuan-tuan, saya yakin dia tak ambil walaupun 1 sen. Tapi setiap kali event diberikan catering untuk membekalkan makan minum, makan minum kepada adik-beradik dia, abang dia, adik dia. Walaupun proses dia ada kata apa, pesanan dia, pesanan tempatan kalau orang kerja kerajaan ikut tata cara prosedur perolehan kerajaan sebagainya, tapi kerana yang dapat itu ialah adik-beradik ni tuan-tuan, akhirnya dia kena di-isu dalam SPM dan dijatuhkan hukum, kena 2 bulan penjara atau kena bayar denda, saya ingat 100,000 lebih, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, kita mudah-mudahan kita tak termasuk pada golongan yang Nabi sebut yang boleh mengundang bala, ialah apabila harta negara ataupun harta kita tak tunaikan kepada orang yang sepatutnya. Baik. Yang kedua tuan-tuan, ialah apabila amanah dijadikan suatu sumber keuntungan. Ini jaga-jaga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan, sebab tu di segi kerajaan kita pun kepada orang-orang yang terlibat dengan perolehan, yang meluluskan projek, yang terlibat dengan penemu buga, tender sebagainya, orang ini dia tak boleh duduk dalam posisi ini dalam tempoh yang cukup lama, sebab takut-takutnya dia gunakan kesempatan kedudukan dia itu. Kamu nak luluskan, kamu kena bagi kat aku 20%. Tuan-tuan cuba bayangkan, 1 juta 20% dapat, 1 juta dapat 20%, nampak macam 2 je ke? Tuan-tuan, 1 juta pada 20% berapa tuan-tuan? Berapa tuan-tuan? 20,000 ke? Ke 200,000? 20,000 kot? Ke lebih kurang macam tu. Maknanya banyaklah kan cerita dia, kan? Maka digunakan kedudukan yang ada, amanah yang dia ada, untuk apa? Untuk mengaut keuntungan, kan? Nampak rasuah kok besar sangat, maka digunakan istilah duit kopi, digunakan tuan-tuan bawah meja dan sebagainya. Tak nampak duit kopi tuan-tuan, dikatakan hadiah. Tuan-tuan, jaga-jaga tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, hari ini tuan-tuan, saya pernah dimaklumkan, sebab saya duduk di masjid tahun lepas,
Pernah ada seorang anggota SPM datang ke tempat saya, bukan nak tangkap saya tuan-tuan. Dia kata, "Ustaz, memang kami ini diarahkan oleh pihak kerajaan untuk apa? Untuk paling tidak sebulan kena ambil satu kes penjawat awam yang terlibat dengan bentuk-bentuk rasuah." Rasuah ni tuan-tuan bukan sekadar berbilion-bilion, tak. Kamu ada kata apa? Kamu duduk satu tempat. Orang belanja, kamu makan. Tiba-tiba orang yang belanja kamu makan tu ada konflik of interest, ada kepentingan. Sebab apa? Dia ni esok akan masuk tender untuk membekalkan makan minum masjid. Kalau jelas bahawasanya Nazir dibawa oleh seseorang kontraktor untuk diberi makan minum, kononnya sebelum tak tahu apa, kan? Dan ustaz orang ajak saya keluar, kan? Saya pun keluar lah, tak tahu bahawasanya orang ni juga yang akan masuk tender tu juga. Tuan-tuan, jaga-jaga tuan-tuan. Iaitu apa dia? Ialah apabila amanah dijadikan suatu sumber keuntungan. Sebab itulah tuan-tuan dalam bab ini tuan-tuan, kita ni apa saja keadaan kita, baik kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang pekerja, kita sebagai seorang peniaga dan sebagainya, tuan-tuan, kerja kita kena ingat kerja kita ialah ibadah. Apa keadaan kita ialah ibadah. Maksudnya apa tuan-tuan? Kenapa kena sebutkan ibadah? Kerana apabila kita letakkan aku kerja ni kerana ibadah, aku sebagai CEO, aku ialah kerja, aku ialah ibadah, aku sebagai pemimpin wakil rakyat, aku ialah ibadah. Kenapa? Kerana kaitannya apa yang kita buat setiap hari ada kaitan dosa dan juga pahala, ada syurga dan neraka, ada sentiasa Allah tu maha melihat kita. Barulah tentang soal tuan-tuan, harta tidak akan beredar di kalangan orang tertentu, kan? Barulah amanah yang diberikan, kerja pukul 8 sampai pukul 5 akan digunakan dengan betul. Kamu sepatutnya kamu dapat RM300, jangan kamu markup sampai RM500. Air mineral sepatut harga RM1, jangan kamu markup sampai RM10. Kenapa? Kerana apabila kamu lihat bahawa kehidupan kamu ialah ibadah, kamu kena takutkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga tuan-tuan, maksiat yang ketiga ialah apabila zakat dijadikan hutang. Macam mana tu Ustaz? Ialah tuan-tuan, kita dah musim-musim akhir ni tuan-tuan, cuba adakah, sebab tu tuan-tuan, lembaga zakat Selangor dia buka untuk bulan 12 ni 7 hari 7 malam. Kaunter dia untuk menerima mana-mana orang perseorangan, individu, syarikat ataupun sebagainya untuk menunaikan zakat dia. Tetapi apabila zakat ditangguhkan, tak apalah, nanti dulu ada keuntungan, nanti tahun depan aku bayarlah. Sepatutnya dah cukup haul. Apa haul tuan-tuan? Dah cukup setahun, 12 bulan Islam. Dah cukup nisab. Berapa nisab tuan-tuan? Lebih kurang anggaran lebih kurang dalam 14 ataupun 15,000. Kalau pendapatan kita lebih pada 15,000, kita keluarkan zakat. Begitu juga syarikat ataupun sebagainya. Maka tapi kita tangguhkan. Tak apalah, nanti tahun depan kalau dapat bonus 2-3 bulan aku bayarlah zakat. Tak boleh tuan-tuan. Zakat jangan dihutangkan. Kalau zakat dijadikan hutang, ini bala yang Allah turunkan kepada kita. Sebab itu menyebabkan rumah besar, kereta besar, kan? Kereta apa tuan-tuan? Kereta Bentley, kan? Mudah-mudahan tak kena kot orang sini kot. Tak nampak lagi, nampak pakai kereta Bentley datang ni. Baru pakai tuan-tuan, kan? Tiba-tiba enjin problem, elemen lari, baru ambil keluar, tiba-tiba elemen balancing lagi tuan-tuan. Tak pasal-pasal. Sebabnya apa? Sebabnya boleh jadi ada hak-hak daripada milik kita yang kita tak keluarkan untuk nama di zakat. Zakat itu satu peralihan hak milik daripada manusia kepada milik orang tertentu yang 8 asnaf yang ditunaikan secara wajib. Sebab itulah tuan-tuan, marilah kita ambil kesempatan kita lebih kurang dalam seminggu lebih lagi sebelum kita masuk tahun baru untuk kita tunaikan zakat kita. Hari ini tuan-tuan orang faham. Cuba tanya ke anak-anak kita ataupun tanya siapa, kamu faham zakat tu apa? Ustaz, saya faham zakat fitrah ya. Kamu kerja lama, kamu ni businessman, zakat pendapatan keluar tak? Lama dah Ustaz, dah 20 tahun tak. Bisnes ni tak pernah keluar zakat pendapatan. Zakat apa? Zakat simpanan. Zakat apa? Zakat emas. Hadiah anniversary suami, hadiah anniversary isteri, suami bagi hadiah jongkok emas. Tuan-tuan, perempuan boleh minta dekat pada suami pada malam ni tuan-tuan, jongkok emas. 3 tahun jongkok emas 3 ketul, 10 tahun 10 jongkok emas, kena keluar zakat, kena keluar tuan-tuan. Berapa nisab ni tuan-tuan? Lebih kurang dalam 85 gram. Jadi tuan-tuan nak buat perkiraan secara detail, tuan-tuan kena pergi pejabat kaunter zakat lah untuk bagi. Jadi tuan-tuan, jangan kita tangguhkan bayaran zakat kita. Kalau kita tangguhkan tuan-tuan, ini menyebabkan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat tuan-tuan, suami memperturutkan kehendak isteri dia. Ustaz, tadi isteri saya ajak pergi Tesco, saya pun ikutlah Ustaz. Nambil hati, adakah saya masuk kepada ni? Tuan-tuan, maksudnya apa?
Maksudnya tuan-tuan, kalau sekiranya suami nampak kesilapan, kelemahan isteri yang jauh tersasar daripada landasan agama, suami tak tegur, suami ikut je, abang saya hari ni saya pergi kenduri, saya tak pakai tudung pun hari ni, saya nak pakai kasut, saya nak pakai kain blouse terbelah, boleh ke bang? Pakailah, tak ada masalah ikut. Ni tuan-tuan, ini mengundang maksiat pada Allah, mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bukan dayus seorang suami apabila dia melihat isteri dia curang belakang dia. Dayus seorang suami ialah apabila dia membenarkan isteri dia melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tak sembahyang, tak tutup aurat. Ni tuan-tuan, ini boleh mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, biar kita ni orang kata apa, tak berpendidikan tinggi, biar kita ni tuan-tuan biasa-biasa, tapi kita tegas tentang ketetapan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kelima, anak ramai derhaka terhadap ibu bapanya. Bala yang seterusnya tuan-tuan, bala yang kelima ialah anak ramai derhaka terhadap ibu bapa tuan-tuan. Berapa ramai anak pada hari ini tuan-tuan? Kan? Kita kahwin ada anak, ada seorang tambah lagi seorang, tak tahu bila nak tutup kilang. Tak tahu nak tutup kilang bila, bertambah je anak setahun. Tapi anak-anak ini, na'udzubillah min zalik, bila besar derhaka kepada mak ayah dia. Derhaka tu tuan-tuan, sampaikan disebutkan oleh Nabi, sedangkan ia berbaik dengan kawan dia. Tuan-tuan, kita ambil kesempatan untuk kita tuan-tuan. Mak ayah hidup lagi kat kampung, mak ayah dia lagi, mak ayah ni usul kan, mak tak apa nasihat ni, kamu datang balik bah. Esok lusa kan cuti Christmas, mak saya tak sempat lah mak, saya sibuk lah mak. Lepas cakap dengan mak, kawan telefon, hari Selasa ni cuti Christmas, jom pergi berkelah ramai-ramai dengan kawan-kawan, family day, office. Boleh, jom. Kawan lebih diutama kepada mak ayah. Kawan lebih diutamakan mak ayah. Sedangkan mak ayah ni waktu bila dah berusia, mereka memerlukan perhatian kita. Bila anak derhaka kepada mak ayah, bukan sekadar derhaka dengan kita tidak memberikan wang ringgit, tidak memberi perhatian, tapi Nabi Allah sebut fala taqul lahum uffin, jangan kamu kata kepada kedua perkataan uff, malah perkataan yang menyebabkan mak ayah kita terasa hati. Ini tuan-tuan, tegahan Allah, tegahan yang wajib. Maknanya tak boleh sesekali kita menzalimi ataupun mendahului mak ayah kita bukan sekadar perbuatan, bahkan percakapan. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang cuba kita tanya tuan-tuan, kita ziarah kawan lama kita, kawan sekolah kita, guru, alumni sekolah, alumni universiti, alumni taman. Bila buat program, kita lebih teruja untuk pergi walaupun jauh, simpan duit. Sebab apa? Nak buat trip alumni pergi kat Sabah kan. Tapi bila mak ayah balik kampung jarang-jarang, bukan tak ada masa, Ustaz saya tak ada masa lapang, Ustaz saya tak ada masa lapang. Soalan masa lapang tu kena cari dia. Sepatutnya dia kena adjust masa lapang untuk pergi ziarah mak ayah. Kampung mak ayah mana? Bukan jauh mana pun, betul dekat Banting tu. Tak, bila balik 2 tahun sekali ya Ustaz, hari raya puasa, hari raya haji 2 tahun. Bukan jauh mana pun. Kawan ajak tengah malam, 12 malam, sakit perut pergi juga. Tuan, ini ciri-ciri anak yang apa? Anak yang derhaka, bukan orang sunyi lah kot tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan. Baik. Bahkan juga anak ini, dan ia suka menjauhkan diri daripada ayah dia. Ayah keluar, dia masuk, ayah keluar. Tuan-tuan, nak cakap dengan ayah tuan-tuan. Sebab tu kita hari ni tuan-tuan boleh nampak tak bibit-bibit anak-anak derhaka ini telah mula ada di tempat kita. Cukup mudah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perhati benda ni tuan-tuan berlaku pada anak-anak tuan-tuan, tolong tegur siap-siap, tolong bagi nasihat baiklah tuan-tuan. Tuan-tuan keluar makan kat kedai, kat restoran, tuan-tuan perhati tak apa anak-anak buat tuan-tuan? Banyak bersembang dengan tuan-tuan ke banyak bersembang dengan handphone? Banyak sembang dengan tuan-tuan ke banyak sembang dengan handphone tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan cegah pada awal, insya-Allah selamatlah tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan lantaklah Ustaz, ada kot dia berurusan dia, sampai ke tuan-tuan anak ramai, mak ayah duduk di kursi kedai makan sebagainya, tak bercakap dulu sepatah. Cakap pula bila nak ajak, ayah jom balik lah, ada kerja sikit, itu bercakap. Daripada awal tengah makan senyap, nak kata pendiam, boleh tahan juga ramah kat dia ni, tapi dengan tak tahulah macam mana. Perasan tak tengok anak-anak kita, kalangan anak muda hari ni, dia dengan mak ayah tak tahu, dia banyak bercakap dengan handphone. Itulah bahaya tu, kena kontrol lah.
Saya baru ni tuan-tuan sekalian ada kawan cerita dia kalau keluar dengan anak-anak dia, handset dia boleh bagi untuk kemudahan telefon mak sebagainya, tapi bila makan semua handset tuan-tuan letak atas meja. Mak pun ya, ayah pun ya, anak-anak semua letak meja. Masa inilah masa berharga, masa family time, kita makan, kita bersembang. Jangan duk bercakap handset. Bos telefon pun nanti dulu, cakap lepas ni. Tuan-tuan, kalau boleh macam tu tuan-tuan. Ni rumah tuan-tuan, anak duduk di bilik, yang sulung duduk bilik pertama, yang tu semua senyap, nak kata tidur tak tidur, bila buka pintu bilik bercakap telefon tuan-tuan. Allah tuan-tuan. Ini tuan-tuan saya sebutkan biar kita mencegah lebih baik daripada mengubat. Takut-takut termasuk pada anak-anak yang kalau tak ditegur pada awal, anak-anak ni tuan-tuan yang nak lebih kat kawan-kawan dia. Sampai ke satu peringkat tuan-tuan sekalian, cuba perhati tuan-tuan, tentu kita balik kampung nak pergi ziarah adik kita sakit, nak ziarah sepupu kita tuan-tuan, sampai kan anak kita tak nak ikut. Nak ziarah, nak menghubungkan silaturahmi sesama, orang kata apa, kalau bahasa Kedah sama pak-pak Melakan, pak-pak setara, tak nak pergi. Kawan ajak pergi, sanggup tabung, sanggup simpan duit, sebab apa? Kawan ajak. Nak ziarah kawan-kawan, bukan ziarah kawan, bukan ziarah orang lain, ziarah abang kepada ayah dia pun tak nak pergi tuan-tuan. Tuan-tuan, takutnya tuan-tuan, ini boleh menyebabkan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ke-8 tuan-tuan, maksiat yang Allah boleh menurunkan bala, kata Nabi SAW, ialah suara sudah ditinggikan di dalam masjid. Ini maksudnya apa tuan-tuan? Ialah apabila kita tak boleh ketepikan. Ini peranan kita semua, peranan saya tuan-tuan, kita tak boleh ketepikan perbezaan kita, baik perbezaan politik, perbezaan tak bersetuju sebagainya di dalam masjid, menyebabkan kita berbalah. Sebab tu tuan, saya nak nasihatkan kepada saya juga tuan-tuan, kita kalau boleh saya sebut tuan, kita berpolitik itu pendirian dan juga pilihan masing-masing. Tapi apabila masuk masjid tuan-tuan, kita matlamat kita satu, itu untuk beribadah kepada Allah. Walaupun dia pilih warna ini, kita pilih warna ini, tapi kita masih lagi seorang Muslim. Dia Muslim, aku Muslim, dia pun Muslim. Kita menghadap Allah, kan? Selagi mana orang itu mengucap dua kalimah syahadah, maka dia Islam. Kalau berbeza sikit sebanyak tuan-tuan, ketepikan. Saya suka minum teh, apa tuan-tuan? Teh tarik halia. Tuan-tuan tak minat minum teh, tuan-tuan minat apa? Minat minum air lesikam. Adakah ini sebab kita berbeza bab makan minum, kita sampai tak bertegur siapa? Sampaikan kita membawa sentimen itu sampai dalam masjid. Tuan-tuan dulu, tuan-tuan kalau di kampung-kampung dulu berlaku sampai imam ni warna apa? Kalau warna ni aku tak nak sembahyang ni, aku nak buat jemaah lain dalam masjid. Tuan-tuan dan sekalian, sampai peringkat itu tuan-tuan dan sekalian, jadi pakat-pakat jagalah tuan-tuan sekalian. Itu peranan tuan-tuan kan, peranan sampai peringkat yang macam tu. Baik, yang ke-9 tuan-tuan, yang menjadi ketua suatu kaum adalah orang yang terhina di antara mereka.